Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini saya akan masuk tajuk baru iaitu tajuk jurnal khas. Okey, awak rujuk buku teks muka surat 105. Okey, kita tengok apa dia jurnal khas. Okey, jurnal khas ialah tujuan penyediaan jurnal khas adalah untuk merekodkan urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan. Jurnal khas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 jenis jurnal khas. Okey, ada jurnal belian, ada jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. So, kalau jurnal belian saya panggil dia JB, jurnal jualan saya panggil dia JJ, jurnal pulangan belian JPB, jurnal pulangan jualan JPJ, JPT dan JPBT. Okey, ini adalah panggilan saya lah, short form. Awak pun boleh panggil lah macam tu. Tapi dalam peperiksaan, awak tak dibenarkan buat short form macam ni. Okey, so format jurnal khas. Okey, format jurnal khas ialah jurnal belian dan jurnal jualan. Okey, dia ada tarikh, ada butir, ada folio, ada nombor dokumen dan ada jumlah. Sama juga dengan jurnal jualan. Jurnal jualan pun sama, ada lajur tarikh, ada kotak butir, ada kotak folio, ada nombor dokumen, ada jumlah. So, di tarikh, okey, tarikh adalah merujuk kepada tarikh urus niaga berlaku. Okey, urus niaga. Butir pula adalah nama. Kalau jurnal belian, okey, ini butirnya adalah nama syarikat orang yang belum orang yang kita berhutang dengan dia. Maksudnya kita belum bayar dengan orang tu, so ni nama syarikat orang tu. Okey, nama dia akaun belum bayar. Okey, kita panggil dia akaun belum bayar. Folio ini pula adalah merujuk kepada muka surat. Okey, kita buat jurnal belian tu muka surat berapa. Okey, muka surat berapa? Muka surat 2, muka surat 3, muka surat 4. Okey, nombor dokumen pula kita merujuk kepada dokumen perniagaan yang kita dapat. Dia ada nombor dokumen. Okey, contohnya saya tengok, okey, ni invoice. Okey, invoice. Okey, ni nombor dokumen. Okey. So, ini adalah nombor dokumen. So, kita tengok yang seterusnya. Jumlah pula adalah jumlah nilai lah. Nilai, berapakah nilai dia. Okey. Sama juga dengan jurnal jualan. Okey, tarikh, butir, folio, nombor dokumen dan jumlah. Okey, bergantung kepada nilai dokumen tu. Okey, kalau jurnal belian ini adalah akaun belum bayar. Kalau yang ni adalah akaun belum terima. Okey, ABT kita. Di mana orang tu berhutang dengan kita. Orang tu beli barang dengan kita tapi dia tak bayar lagi dekat kita. Okey. So, kita tengok format jurnal pulangan belian dan format jurnal pulangan jualan. Okey. Jurnal pulangan belian, dia punya format dia, okey, tarikh, butir, folio, nombor dokumen dan jumlah. Okey, sama juga dengan jurnal pulangan jualan, tarikh, butir, folio, nombor dokumen dan jumlah. Okey, sama dengan jurnal belian dan jurnal jualan. Okey, tapi berbeza dengan jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Jurnal penerimaan dan pembayaran ada 10 lajur. Ada tarikh, ada butir, nombor resit. Okey, nombor resit untuk jurnal penerimaan tunai. Okey, kalau pembayaran tunai ada nombor cek. Okey, kita bayar dengan cek. So, kena tulis nombor cek. Ada folio. Folio tu merujuk kepada halaman muka surat berapa. Kemudian ada lajur tunai, ada lajur bank. Sama ada kita menerima duit melalui tunai ataupun melalui bank. Dan kemudian kita tengok ada dapat diskaun diberi ataupun kita menerima diskaun. Akaun belum terima untuk penerimaan tunai. Akaun belum bayar untuk pembayaran tunai. Kita bayar, okay, secara tunai atau secara bank. Kita masukkan ke dalam akaun belum bayar. Okey, siapa akaun yang terlibat itu? Okey, kemudian yang penerimaan, okey, hasil daripada jualan, kita terima duit. Okey, kalau bayar, kita beli. Okey, kemudian lain-lain akaun. Okey, kita tengok jurnal khas dan fungsi dia. Okey, jurnal belian. Okey,
Kita tengok jurnal belian bagi merekodkan belian barang niaga dan perkhidmatan secara kredit. Kredit tu maksudnya secara hutang. Okey, kita beli hutang je, kita rekod kat dalam jurnal belian. Kita kita jual je, jual secara hutang, maksudnya kita jual barang orang tu tak bayar, itu adalah secara kredit. Okey, ingat kredit itu adalah secara hutang. Okey, pembeli akan menerima invoice asal. Ada perkataan asal sahaja maksudnya kita beli. Okey? Dan kita rekodkan ke dalam jurnal belian. Okey, kemudian nota debit pun terlibat juga. So, jurnal belian ini dokumen yang terlibat adalah invoice asal dan nota debit asal. Okey. Jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan belian adalah merekodkan pulangan barang niaga kepada pembekal. Kalau kita pulangkan barang, kita beli, lepas tu barang tu rosak. So, kita pulangkan barang. Kita pulangkan barang, so kita perlu merekodkan dalam pulangan belian. Okey, dokumen yang terlibat adalah nota kredit asal. Okey. Jurnal jualan. Jurnal jualan kalau kita jual barang secara kredit. Okey, kita jual barang secara hutang. Okey, dokumen yang terlibat adalah invoice salinan dan nota debit salinan. Okey, nota debit salinan dan invoice salinan. Okey, segala urus niaga jual secara kredit, jual secara hutang. Okey. Jurnal pulangan jualan pula, kita jual barang, kemudian barang tu rosak. Okey, orang pulangkan barang kat kita. Kita jual barang dekat orang, lepas tu orang tu pulangkan barang kat kita. Dia kata barang yang kita jual itu rosak. Okey, bila rosak, dia pulangkan barang dekat kita. So, kita kena rekodkan dalam pulangan jualan. Jurnal pulangan jualan. Okey, dokumen yang terlibat adalah nota kredit salinan. Okey, kalau jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran, segala yang melibatkan dengan penerimaan tunai. Kalau kita terima duit secara tunai atau secara cek, kita mesti rekodkan dalam penerimaan tunai. Kalau kita bayar secara tunai atau secara cek, kita merekodkan dalam pembayaran tunai. So, kita tengok macam mana cara merekod jurnal belian. Kita tengok kalau nak rekodkan jurnal belian. Tengok kat sini ada invoice asal. Invoice asal. So, tarikh ada, kereta kawalan anak patung. Ada diskaun. So, nak ambil nilai yang mana? Kita ambil nilai akhir dia 4320. So kita rekodkan. Kita rekodkan di dalam jurnal belian 2 Mei. Kita mesti rekodkan apa? Syahirah Toys ke kedai permainan Alisha? Apa-apa pun mesti baca soalan. Kedai permainan Alisha, maksudnya perniagaan kita adalah Alisha. Kita tak boleh nak letak Alisha kat sini. So, siapa yang berhutang dengan kita? Kita berhutang dengan siapa? Sebab ini invoice asal kita beli. So ini adalah akaun belum bayar kita. So, kita letak nama dia Syahirah Toys Trading. Ini nombor muka surat dia. Tak apa, yang ni kita tak belajar lagi. Kita tak ada rekodkan ledger lagi. So, kita boleh abaikan. Kemudian nombor dokumen. Kita tengok nombor dokumen. INV 1211, nilai dia 4320. Kemudian seterusnya invoice asal lagi. Invoice asal tarikh 8 Mei. So, kita buat 8 Mei. Kedai permainan gembira. Invoice. Nilai kita ambil nilai yang akhir 2700. So, ini 2700. Dan last kali adalah nota debit. Nota debit tarikh 18 Mei. So, kita buat 18 Mei. Kedai permainan gembira. Nombor dokumen. Ni ada kat sini. ND 160501. Jumlah dia 540. Dah habis dah jurnal belian.
Okey, kita buat 31 hari bulan, hujung bulan. Kita mesti rekodkan, tuliskan di akhir dia akaun belian. Okey, akaun belian debit. Okey, beli mesti debit. Okey, jual mesti kredit. Okey. So yang ni pun kita boleh abaikan dulu. Kita jumlahkan 7560. Kita mesti garis 2 bergaris. Okey, itu jurnal belian. Okey, kita tengok jurnal jualan. Okey, kedai permainan Alisha mengeluarkan invoice dan nota debit. Mengeluarkan invoice. Terang-teranglah maksudnya Alisha ini menjual barang. Sebab itu invoice salinan. Okey, kalau salinan maksudnya kita jual. Okey, so kita tengok kat sini kepada syarikat mainan mewah. Okey, nilai dia 2250. Yang ni pun invoice salinan. Okey, jumlah 1458. Okey, yang ni pun nota debit salinan. Okey, jumlah 180. So kita rekodkan. Ikut tarikh, nama syarikat. Okey, kita tak boleh nak letak kedai permainan Alisha sebab kedai permainan Alisha adalah kedai kita. Okey, so jumlah dia tengok kepada dokumen dia tadi. Okey, last kali hujung bulan 31 hari bulan, akaun jualan, kredit dan kemudian nilai dia, jumlahkan nilai dia. Okey. Jurnal pulangan belian. Okey, jurnal pulangan belian. Okey, nota kredit asal, nota kredit asal. Ingat asal je mesti belian. So ini nota kredit. Kalau jurnal belian, invoice. Kalau pulangan belian, mesti nota kredit. Okey, so rekod dia macam biasa. Okey, letakkan nama akaun belum bayar kita. Okey, dan jumlahkan 855. Tapi di hujung bulan kita mesti letakkan akaun pulangan belian, bukan jurnal pulangan belian. Kita potong je jurnal ni, gantikan dengan akaun pulangan belian. Okey, sama juga dengan jurnal pulangan jualan. So nota kredit salinan. Okey, kalau salinan ni ingat je jualan. Okey. So, tengok dia punya ni syarikat mainan mewah, Murnitos. Kita tak boleh nak letak kedai permainan Alisha sebab kedai permainan Alisha ni adalah company kita. Okey. Kita rekodkan. Tengok okey, rekodkan macam biasa, letak nilai, jumlahkan. Kemudian di hujung bulan 31 hari bulan, akaun pulangan jualan. Okey, sebab ini adalah jurnal pulangan jualan. Okey. Tengok contoh 12. Okey, kita tengok contoh 12. Tadi melalui dokumen. Ini adalah melalui pernyataan. Okey. Maklumat berikut menunjukkan baki aset dan liability kedai buku mutu pada 1 Jun 2016. Tunai di tangan, tunai di bank, premis inventory, akaun belum bayar. So kalau menunjukkan baki aset ini adalah jurnal am. Saya dah ajar dengan awak hari tu, okey, macam mana merekodkan jurnal am. Okey. So seterusnya urus niaga berikut berlaku sepanjang bulan Jun 2016. Okey, yang pertama, pemilik membawa masuk perabot daripada rumah 850 untuk kegunaan perniagaan. Ini adalah modal tambahan. Modal tambahan kita akan masukkan dalam jurnal am. Okey, dalam jurnal am, so kita rekodkan 1 hari bulan, perabot masuk. So kita letak di bahagian debit. Okey, modal di bahagian kredit. Jurnal am mesti ada debit, mesti ada kredit. Okey, mesti ada debit dan mesti ada kredit. Okey, so kita rekodkan 850, 850 dan jangan lupa mesti ada keterangan. So kita tengok yang seterusnya. 3 hari bulan, hantar invoice. Okey, hantar invoice kepada kedai Nur Huda. Okey, kita menghantar invoice. So maksudnya itu kita jual. Okey, kita jual kepada kedai Nur. Maksudnya itu adalah jurnal jualan. Bernilai berapa? 4,200 pada harga senarai dengan diskaun 10%.
Okey, so 4,200 ini hasilnya adalah okey, 4,200 tolak dengan 420 dapat 3780. Okey, sebabnya ada nilai diskaun. Okey, seterusnya hantar invoice kepada Siuling. Okey, masih hantar. So, itu adalah jurnal am. Okey, 2760 dengan diskaun niaga 10%. So, kat sini adalah 2760 tolak dengan 276. Okey, 276 mana dapat 420 276 ni? Okey, maksudnya kat sini awak kena darabkanlah dulu. 2760 darab dengan 10%. Yang ni pula 4,200 darab dengan 10%. Okey. Kemudian 9 hari bulan beli barang niaga. So ini beli. Beli kita masukkan dalam jurnal belian. Okey, beli barang niaga 3,500 pada harga senarai dengan diskaun 10%. So ini pun sama, 3,000 kita mesti darabkan dulu sebab ada diskaun. Darab 10%. So kat sini adalah 3,500 tolak 350. Okey, so dapatlah 3,150. Kedai Nur Huda, okey, kita tengok 13 hari bulan. Kedai Nur Huda memulangkan barang niaga bernilai 400 yang dijual kepadanya 3 Jun. Okey, Nur Huda, kita tengok kat sini. Nur Huda tu siapa? Jualan. Okey, akaun belum terima kita. So, dia jual. Tapi dia pulangkan barang. So, dia adalah jurnal pulangan jualan. Okey, dia pulangkan barang bernilai 400. Okey, 400 kan? Tapi dia ada diskaun kan? Okey, ada diskaun. So, 360 sahaja. Okey. So, kemudian terima invoice daripada ni kerana beli barang niaga. Okey, kita beli barang. So, syarikat Maidin, kita beli barang 2880. Macam mana dapat 2880? 3,200 tolak 320. Macam mana dapat 320? 3,200 darab dengan 10%. Okey. Last sekali, terima nota kredit daripada pembekal linggam. So, kita tengok kat sini. Pembekal linggam tu siapa? Okey, di belian. So, ini adalah pulangan belian. Okey, kita beli, kemudian ada barang rosak, kita pulangkan. So, kita pulangkan kepada pembekal linggam sebanyak nilainya 162. Sebab ada diskaun kan? 180. 162 ni adalah setelah ditolakkan dengan diskaun. Okey, bila dah siap, okey, tengok soalan dia, rekodkan urus niaga di atas dalam jurnal yang sesuai. Okey, inilah jurnal dia, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian dan jurnal pulangan jualan. So, sekarang dah habis, dah settle. So, kita akan jumlahkan setiap jurnal. Okey, jurnal belian. Okey, kita tutup akaun. Okey, jurnal belian 30 hari bulan kita tutup, kita namakan tutup dia tu kepada akaun belian. Kita jumlahkan macam biasa. Jurnal jualan pun kita tutup. Okey. Kita namakan dia akaun jualan 6264. Kita jumlahkan. Okey, jurnal pulangan belian, akaun pulangan belian 162. Dan last sekali jurnal pulangan jualan. Dan kita tutupkan, kita jumlahkan 360. Bila kita jumlahkan, jangan lupa kita mesti gariskan. Mesti ada garis, 2 garis. Ini menunjukkan itu jumlah dia. Okey. Okey. Setakat itu sahaja saya ajar awak jurnal khas. Untuk jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai, saya akan ajar pada kelas yang berikutnya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.